So, hi semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, before kita start anything, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Syaza binti Zulkahar. You guys boleh panggil I Syaza. Saya merupakan Perintis Tim Selangor bagi University of Cyberjaya dan saya juga mengambil jurusan dalam ijazah sarjana muda dalam keselamatan dan kesihatan pekerja di University of Cyberjaya. Okay, so tajuk kita pada hari ini kita akan bincangkan tentang why safety and health is very important in our industry. Okay, so program ni dianjurkan oleh Tim Selangor. Okay, dan kita akan, kita dah invite seorang speaker daripada University of Cyberjaya, iaitu kita ada Profesor Rosli Abdul Rahman. Hi Prof. Hai, Okay. Assalamualaikum semua. Salam. Prof okay? Alhamdulillah sihat. Okay. So kalau korang semua tak kenal siapa lagi Prof. Okay, Prof merupakan dekan di Fakulti Occupational Safety and Health di University of Cyberjaya. Okay, beliau punya education, okay, dia Prof merupakan master dalam Occupational Safety and Health dan Prof mempunyai pengalaman 23 tahun dalam bidang OSH ni. So if korang nak minta tolong ke ataupun nak tanya apa-apa, korang boleh tanya dengan Prof lah. Okay, so saya nak jemput semua yang ada live dekat dalam ni. Okay, dah ramai dah ni sebenarnya. Okay, saya nak you guys pergi dekat IG Tim Selangor. Okay, Tim Selangor Official, dan korang boleh tekan link dekat bio IGTS tu if korang nak jadi sukarelawan Selangor. Okay, best tau sebenarnya jadi sukarelawan Tim Selangor ni sebab korang dapat macam-macam apa orang kata pengalaman. Sangat best sebenarnya sebab saya sendiri dah join. Okay, if korang nak jadi sukarelawan Tim Selangor, korang boleh pergi dekat IG Tim Selangor Official. Just tekan link dekat bio dia tu untuk daftar. Okay, yang paling menarik sekali siapa yang daftar pada angka yang genap macam 4, 8, 12, Tim Selangor akan bagi hadiah misteri kepada anda semua lah. Okay. So, Saya boleh daftar kan? Oh boleh. Prof dialu-alukan juga. Okay. Alright. Okay. So sebelum kita start, mungkin Prof ada nak cakap apa-apa ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang sudi secara online pada hari ini. Terima kasih Cik Zazah kerana jemput saya untuk menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan OSH program ni kepada bakal para pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang OSH atau bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Saya selaku dekan Fakulti Safety and Health di UOC inginlah berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman saya daripada industri sehinggalah saya membuat keputusan untuk menjadi seorang tenaga pengajar dan akademik untuk melatih bakal-bakal pelajar kita untuk menjadi seorang OSH yang berjaya lah, OSH practitioner yang berjaya dengan mendapat gaji yang lumayan, pada masa yang sama kerja yang terjamin dan agak mudahlah bagi saya mereka-mereka dalam bidang OSH ni untuk mendapatkan tempat pekerjaan. Even dalam keadaan sekarang ni kan orang mengalami masalah sukar untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kebanyakan pelajar kami yang habiskan pengajian mereka diserap terus di sektor-sektor yang mana mereka membuat latihan industri. Okay, itu sikit sebanyak daripada saya. Okay, thank you Prof. Okay, so kita ada beberapa soalan, nanti kita akan jawab sekejap lagi. Kita akan start dulu dengan introduction first. Okay Prof, sebenarnya kan ramai orang tak tahu apa itu Occupational Safety and Health. Sebab mana-mana saya pergi, kalau orang tanya saya kan, you ambil jurusan apa? So saya akan cakap, oh saya ambil dalam Occupational Safety and Health. And diorang kadang-kadang tanya apa yang you kerja, you buat semua kan. So sebenarnya ramai lagi orang tak tahu pasal Occupational Safety and Health ni. So boleh tak Prof macam brief sikit apa itu Occupational Safety and Health? So mungkin orang lain semua boleh tahu. Okay? Okay. Bagus soalan ni. Kita akan menjawab dengan cara santai je lah ya. Ya, kita supaya mereka yang ada dalam IG live ni
mungkin lebih memahami ya dengan cara santai daripada secara official. NDICF ni sebenarnya Prof, ramai orang-orang muda tau. Oh, okay. Good. Prof boleh join sekali. Okay, alright. OSH ni kita kenali sebagai keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Dia merupakan satu sistem kerja yang menyeluruh, yang merangkumi polisi kerja selamat, sistem kerja selamat, serta sistem rekod, sistem penyimpanan rekod keselamatan dan kesihatan yang normally berkait rapat dengan aktiviti di tempat kerja. Yang mana membolehkan pihak majikan mengenal pasti serta mengawal hazard serta risiko di tempat kerja. Jadi sebagai safety dan health officer ni, biasanya sistem kerja ini meletakkan kewajipan kepada yang mewujudkan risiko dan mereka yang bekerja dengan risiko untuk memastikan tempat kerja selamat dan bebas daripada unsur-unsur yang menjejaskan kesihatan. Jadi di antara elemen yang dititik beratkan di dalam OSH Management System, kalau selalunya lah atau mungkin pertama kali dengar tentang ISO 45000. Kalau dulu dikenali sebagai OSHAS, sekarang ni telah dijadikan sebagai ISO 45000. Yang mana yang pertama sekali dalam OSH ini dia ada tentang management leadership dan commitment. Bila kita kata management leadership dan commitment, ini kita melihat dalam konteks kepimpinan dan komitmen daripada pihak pengurusan. Kita melihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh pihak atasan tentang keseriusan mereka untuk memastikan tempat kerja selamat sebagaimana di bawah peruntukan akta. Kita boleh lihat ataupun kita boleh refer di bawah Section 15. Kalau pelajar-pelajar OSH ni dia memang hebatlah tentang akta ini. Yes, dia boleh refer kepada Section 15 tu, dia boleh terangkan lah tentang kewajipan yang patut majikan lakukan. Yang keduanya, dia melihat dalam konteks safe work procedure dan juga work instruction. Dalam bahasa Melayu ni kita katakan sebagai cara dan arahan kerja yang selamat. Yang mana dalam konteks ini pihak majikan juga dan juga pekerja, mereka bersama-sama membangunkan prosedur dan cara kerja yang selamat di tempat kerja. Ini bermaksud mana-mana safety officer yang bekerja dalam industri menjadi satu kewajipan mereka bekerjasama dengan majikan untuk membentuk satu prosedur kerja yang selamat. Sebagaimana yang dikendaki di bawah akta. Yang ketiga, dari segi OSH training dan juga instruction ataupun arahan serta latihan keselamatan di tempat kerja. Yang mana pihak majikan perlu sentiasa memberikan latihan kepada pekerja supaya mereka menjadi kompeten dan terhindar daripada sebarang risiko kemalangan di tempat kerja. Itu sebab kadang-kadang majikan dia alfa ataupun dia terlupa untuk menjalankan tanggungjawab ini dan kesannya bila berlaku kemalangan dan sebagainya dia melibatkan banyak pihak-pihak lain. Contoh dari segi kena bayar pampasan, imej syarikat tergugat dan sebagainya. Ya. Yang keempat adalah kita melihat dalam konteks workplace inspection. Workplace inspection ini melibatkan pemeriksaan di tempat kerja bagi memastikan segala peralatan tempat kerja serta cara kerja adalah selamat dan tidak mendatangkan sebarang risiko kemudaratan kepada pekerja, kepada pelanggan, kepada pelawat dan juga kepada shareholder. Sebagai contoh, pemeriksaan boleh dilakukan secara berkala untuk memastikan penghapusan risiko kerja dapat dilaksanakan. Itu pun dalam konteks OSH juga ya. Jadi kalau kita nak jadi OSH practitioner ni memang kita mempunyai satu orang kata tahap kompetensi yang tinggi ya. Sebab itulah bagi mereka yang terpilih saja masuk program ini Syazah ni bukan senang nak masuk program ni. Juga saya nak beritahu nak masuk program kita ni dia punya CGPA sangat tinggi. Betul. Kadang-kadang kalau kita lihat kan, untuk masuk program engineering pun tak setinggi program OSH ni. MPA meletakkan CGPA 2.75. Sebab itulah kadang-kadang ibu bapa ataupun para pelajar ni dia tak tahu apa itu OSH. Jadi saya suka terangkan ya bahawa untuk menjadi seorang yang kompeten. Saya rasa sekarang sudah masanya sebab kita dah 2020 tau. Okay, so kita bukan lagi di zaman yang dulu. So kita zaman yang orang kata zaman yang moden, okay, lagi maju. So I think kita kena ada yalah macam satu platform untuk memperkenalkan apa itu occupational safety and health kan. Sebab ramai sangat kita tak tahu kan. So sekarang rasa setiap adalah setengah universiti yang dah start dengan program OSH dekat universiti mereka. Okay, tapi kan Prof, itulah macam ramai juga yang tanya sebenarnya kenapa
safety and health ni sangat penting dalam macam dalam dalam dekat tempat kerja ke ataupun dekat sekitaran working environment kita ke. Kenapa pentingnya ada SHO ke, kenapa pentingnya kita kena implement dengan safety and health tu? Oh, menarik soalan ni. Sangat menarik soalan ni. Selalu memang orang akan tanya kan, kalau kita, let's say lah kalau kita kerja pun, kita sebagai safety officer kan, mesti diorang akan, orang kata macam, tanya, kenapa kita kena buat ni semua? Kenapa kita kena pakai PPE semua kan? So, saya nak tahu kenapa safety and health tu sangat penting dalam working environment kita. Dulu kan masa saya di industri, bila kita kata safety and health ni, kebanyakan ibu bapa dia melihat itu jadi pengawal yang jaga pondok pengawal tu kan. Ya, kadang-kadang kan diorang confused tau dengan apa beza you dengan pengawal dekat tu kan. Lepas tu saya cakap faham, you kena betul. tahu kan. Saya tak nafikan, memang itu merupakan satu isu dahulu lah, tapi sekarang saya rasa isu itu telah dapat diatasi lah dapat diatasi. Jadi untuk jawab soalan tu Cik Saza, kita kena melihat secara objektif lah tujuan kenapa setiap negara mewujudkan Akta Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. Tak lain tak bukan, ianya untuk memastikan tempat kerja selamat, bebas daripada sebarang kemalangan dan juga penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Sebagaimana yang kita maklum, di tempat kerja ni terdapat berbagai hazard yang kadang-kadang tak terjangkau di fikiran kita pun. Jadi oleh sebab itulah setiap majikan ni kalau kita lihat dia wajib untuk mengambil seorang yang bergelar SHO ataupun pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk menguruskan risiko yang berpunca daripada hazard-hazard yang kadang-kadang kita pun tak pasti. Ada banyak hazard ni kita boleh pecahkan kepada 5 kategori hazard, iaitu hazard fizikal, hazard biological, hazard chemical, hazard ergonomik dan juga hazard psikososial. Kan kita tahu kan orang Malaysia ni ramai yang stres kan. Orang Malaysia ni ramai yang psycho. Jadi dia perlukan safety officer ni untuk mengurangkan stres di tempat kerja. Jadi dengan adanya SHO ini, beliau ni mampu untuk melakukan pentafsiran risiko di tempat kerja dengan cara yang betul dan memastikan tempat kerja yang selamat, pada masa yang sama dapat mengelakkan kemalangan dan juga kematian dan juga penyakit-penyakit pekerjaan di tempat kerja. Pada asasnya OSH ni sangat penting untuk pastikan pekerja selamat semasa melakukan pekerjaan mereka di tempat kerja. Saya suka nak refer satu kes yang baru-baru ni berlaku di Kelantan. Apa yang berlaku, seorang guru, kalau masih ingat, pada 14 hari bulan Julai, dia terjatuh daripada balkoni tingkat 1. Tingkat 1 jatuh. Yes, cikgu matematik tu. Umur dia 54 tahun. Nama dia Rosli juga macam saya. Lelaki lah. Lelaki. Jadi dia jatuh pada ketinggian 3 meter. Kepala dia kena kepada longkang dan dia meninggal dunia. Dan kalau kita lihat kes ini berlaku di Sekolah Kebangsaan Batu Gajah. Dia juga mungkin berlaku di mana-mana kalau kita tidak mengambil sebarang langkah pencegahan dengan melantik SHO untuk mengawal risiko ini. So saya difahamkan yang guru ini dia memanjat kerusi plastik untuk mencapai bahagian yang lebih tinggi lah Jadi kerusi plastik ni dia nak ambil apa tu? Tak pastilah, mungkin dia nak capai something lah pada ketinggian tertentu kan. Jadi apa yang berlaku adalah kerusi yang digunakan itu kerusi plastik. Kerusi plastik dia kan ada tarikh luput dia. Jadi apa yang berlaku bila kerusi itu pecah, dia menyebabkan hamba Allah ni ataupun arwah ni dia hilang imbangan. Bila dia hilang imbangan maka dia jatuh lah Tapi Jadi dekat sini kita lihat Tapi sorry, saya pun baru tahu kerusi pun ada tarikh expired Ada tarikh luput. Kalau kita lihat kerusi plastik tu kalau berat tertentu, kalau lebih daripada 100 kg jangan cubalah. Yalah, common sense kan. Kan. Jadi terdapat beberapa isu keselamatan dan kesihatan di sini lah. Contohnya, kalau adalah SHO pada ketika itu yang boleh memberikan penerangan ataupun work instruction sebelum kerja itu dimulakan, dan saya yakin kes ini tidak akan berlaku lah. Sebab itulah guru-guru pun penting untuk diberikan pendedahan tentang OSH ini Betul. Bukan saja di manufacturing, bukan saja di construction, di sekolah pun kena ada, kan? Betul. Iya je. Sebab itulah saya nak bagi tahu Syaza
kita di Cyberjaya, University of Cyberjaya ni kan, kita menawarkan program OSH ni dalam berbagai peringkat. Jadi kalau siapa-siapa nak belajar tentang OSH ni, dia boleh masuk melalui program kita, diploma, kemudian dia pergi kepada ijazah sarjana muda, dia pergi kepada sarjana. Dan untuk pengetahuan, program kami ini mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan juga peringkat antarabangsa. Kalau saya kata nasional ni, mungkin pernah dengar perkataan JKKP lah kot. Kalau yang tak pernah dengar JKKP ni, mungkin dia pernah dengar DOSH. Jadi untuk program diploma tu, dia ada pengiktirafan daripada JKKP. Kalau untuk program degree tu atau sarjana muda yang saya ambil sekarang ni, dia ada pengiktirafan JKKP pada masa yang sama pengiktirafan antarabangsa, iaitu IOSH. Selain daripada itu, tenaga pengajar yang ada di UOC tu, mereka ni saya ambil dari berlatar belakangkan industri dan juga akademik. Jadi dengan adanya pengiktirafan ini, dia membolehkan graduan daripada UOC ni mendapat peluang pekerjaan yang mudah selepas mereka menamatkan pengajian. Kerana program yang kita bangunkan di UOC ni, dia memang selari dengan keperluan dan juga kehendak industri. Jadi mak bapak tak perlu risau lah, ataupun bakal-bakal student yang bercadang untuk menyambungkan dalam bidang safety and health ni tak perlu risau. Dan satu lagi Syazah yang saya nak beritahu bahawa program di UOC ni kita juga menjalankan kerjasama dengan industri. Mungkin ramai student tak tahulah ya. Kadang-kadang student final year bos saya maklum kan. Saya kata okey, jangan risau. Kalau you perlukan tempat industri, internship dan sebagainya, memang kami tak ada masalah. Selalunya kadang-kadang student yang menolak. Kadang-kadang student ni pun dia banyak juga songel dia lah. Ni tamu, tu tamu. Kepala dia lah kan? Ya betul. Macam kami di Cyberjaya ni, kerjasama dengan industri yang kita buat adalah dengan NSILC. NSILC ni adalah untuk Negeri Sembilan Industry License Committee. Jadi pelajar-pelajar daripada UOC ni memang dia dapat keutamaan kalau nak buat latihan industri di Negeri Sembilan. Tak ada masalah. Patutlah. Dan pernah buat conference dekat Seremban kan? Yes. Kami setiap tahun akan buat conference dengan NSILC ni, dengan gabungan semua industri Negeri Sembilan. Jadi student tu dia dapat exposure. Kalau ada kerja kosong pun, keutamaan diberi kepada UOC punya student. Itu saya bagi tadi, kadang-kadang student UOC ni memilih. Dia kalau boleh nak cari kilang ataupun industri dekat dengan rumah dia kan. Yalah, betul. Okey. Kita bacalah sikit soalan yang diorang tanya ni. Prof, ada yang tanya, what is the duration of BOSH? Berapa lama Prof? Okey. Kita punya BOSH ni, dia punya durasi ataupun dia punya tempoh pengajian dia 3 tahun saja. 3 tahun saja. Dengan 3 tahun itu, dia kuranglah kalau dibanding dengan IPTS ataupun IPTA yang lain tu ada yang 4 tahun. Tapi kita ni kita dah kaji ya. Dengan adanya 3 tahun ini kita punya student are marketable. Sebab tu dalam setahun kita ada 3 intake. Tapi bagi mereka yang daripada program diploma saya nak maklumkan macam Cik Saja sebut. Syazah. Dia diploma kita 2 tahun setengah. Okey, 2 tahun setengah. Kemudian kalau dia sambung daripada diploma kepada degree, tempoh masa diploma dan degree dia akan habis kurang daripada 5 tahun. Betul? Kerana daripada diploma ke degree kita ada credit transfer. Yes. Yang ini kebanyakannya mak bapak ataupun student dia tak berapa tahulah. Jadi dengan ada kesempatan ni student nak saya terangkan je. Inilah kelebihan yang ada di UOC. Credit transfer yang kita bagi itu memang banyak dan selalunya degree itu akan dihabis dalam masa kurang daripada 3 tahun. 3. Macam saya kurang daripada 3 tahun. Dalam 2 tahun, 2 bulan saja dah selesai. Betul. Jadi kalau kita lihat diploma ditambah dengan degree less than 5 years. Betul Prof, betul. Macam saya juga, saya diploma dalam 2 tahun setengah. Then saya buat credit transfer untuk masuk ke bachelor, saya dapat dalam 2 tahun kot sekali dengan internship kan. So saya rasa memang berbaloi lah dengan apa yang betul. You akan belajar di UOC selama 1 tahun setengah saja. Lepas tu 6 bulan lagi you dah berada di industri. Betul. Betul-betul fast track. Ramai sebenarnya yang tanya pasal benda ni, sebab tu saya ambil soalan-soalan yang hot question. Okay, Prof.
maksudnya berapa average pendapatan untuk SHO ni? Ini soalan confirm ramai tanya. Betul tak? Betul tak? Kalau korang kata betul, cakap ya. Berapa? Kalau saya nak tanya balik Cik Saizah boleh kot. Bila kita kata average kan, average ni kan selalunya yang tinggi dengan yang rendah dibagi dua. Kan average kan, average ni tengah-tengah lah, dia tambahkan pendapatan semua daripada tinggi rendah, dia bahagi dua, pertengahan tu kita katakan dia punya mean lah, ada average lah. Dia lihat negeri lah, atau state lah ya. Kalau kita nak refer, ini data yang saya ambil daripada Job Street. Data yang saya ambil daripada Job Street ya. Kalau kita lihat macam di negeri mana? Bagi tahu saya negeri mana nak tahu? Selangor. Selangor, okey. Selangor ni kalau kita lihat daripada data yang saya ada ni, pendapatan secara average state officer adalah 5,700. 5,700. Average secara kasar. Maksudnya ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Tapi daripada apa yang kita tahu, student-student kita yang keluar ya. Bagi mereka yang ada diploma ya, dia punya pendapatan gaji awal dia dalam 2,500. 2,500. Yang ada degree kira basic lah tu. 3,500. Yes, 3,500. Itu permulaan lah. Permulaan. Tapi dalam safety ni bila pengalaman meningkat dan sebagainya, makin banyak pendapatan mereka. Sebabnya orang safety ni dia sentiasa bekerja dalam keadaan high risk. High risk. Kan? High risk. Bila kita pernah dengar kan, high risk, high pay kan. Betul. Jadi kalau di Selangor itulah dia punya average. Kalau di Kedah lebih kurang dalam 1,600. Yang paling rendah sekali saya rasa di Negeri Sembilan lah. Ini dalam 5,300 secara average lah. Yang paling tinggi di Terengganu. Terengganu dalam 7,800. Terengganu banyak kepada, dia banyak main kepada dengan oil, betul tak Prof? Yes. Petroleum kan? Betul. Sebab tu dia agak tinggi lah ya. Dalam 7,000 lebih lah. Kalau di negeri macam Melaka lebih kurang dalam 5,500. Kalau macam Penang 5,900. Dia bergantung lah. Lebih banyak industri di tempat tersebut, maka demand safety officer ni lebih banyak dan gaji yang ditawarkan lebih tinggi. Tapi saya nak maklumkan, ini secara kasar average ya. Jangan pula lepas ni kata, wah kenapa saya tak dapat gaji sebagaimana yang dimaklumkan. Tidak apa lah, pengalaman. Bila kita lama dalam OSH ni, pengalaman dan kita akan dibayar lebih banyak lagi. Ya? Tapi kadang-kadang SHO ni kan saya nak bagi jugalah pandangan saya kan. Jangan hanya melihat dalam konteks hanya untuk bekerja dengan industri saja. Sepatutnya graduan-graduan daripada mana-mana universiti lah, terutama UOC ni kan, dia kena fikir one step ahead. Maksudnya jadilah konsultan. Konsultan dibayar lebih bagus. Kan? Contohnya apa tu Prof? Macam kita boleh buat apa tu? Banyak. Ya, kadang mereka dah punya OSH ni dia boleh jadi trainer tau. Kalau you jadi trainer dalam OSH ni, satu hari you dibayar you 1,500 dari 1,000 hingga ke 1,500 per day. Per day Prof? Itu konsultan? Per day. Yes. Jadi kalau you boleh buat banyak consultation dengan industri-industri yang lebih banyak pendapatan you. Tak perlu you bekerja dengan orang. Kan? Tapi perlukan connection lah. Kena ada connection. Sekarang ni kan kena ada connection, betul Prof? Betul. Yeah. Okay Prof, kita nak pergi kepada last question lah ya. Okay. Soalan ni pun sangat famous, orang selalu tanya. Okay, apa beza orang yang ambil course 21 hari SHO dengan orang yang belajar 5 tahun untuk dapatkan green book untuk jadi SHO? Maksudnya 5 tahun tu kira dia ambil diploma, ambil degree semua tu Prof. Apa beza dia Prof? Yang untuk sekarang ni, untuk 2020 ni. Okay. Tapi yang 5 tahun tu bukan dengan UOC kan, dengan universiti lain kan. UOC 3 tahun je. Saya tak sampai 5 tahun. Kalau UOC 3 tahun insyaAllah dia 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, lepas tu dia tambah 3 tahun pengalaman, insyaAllah dia boleh dapat green book lah ya. Kalau universiti lain mungkin dia akan ada masalah lah. Jadi di UOC ni, pelajar diploma ni dia perlukan masa 2 tahun setengah lah untuk tamatkan diploma dia. Dan lepas tu pengalaman 3 tahun, seterusnya dia boleh dapatlah buku hijau atau bagi green book lah ya. Kerana sebagaimana yang saya maklumkan, dia mendapat pengiktirafan daripada JKKP. Jadi bezanya bagi mereka yang mengambil kursus 21 hari ni, 21 hari. Secara logik lah, saya nak tanya Syazah
mana yang lebih banyak ilmu? 21 hari ke ataupun 2 tahun setengah? 2 tahun setengah. Logiknya 2 tahun setengah lebih bagus. Betul. Kan? Kerana 2 tahun setengah ni kita apa orang kata memberi mereka pendedahan dengan banyak maklumat-maklumat dan juga skill yang diperlukan oleh pelajar-pelajar sebelum mereka memasuk alam pekerjaan. Contohnya kita beri mereka management skill, leadership skill, interpersonal skill, technical skill. Jadi mereka ni boleh berdepan dengan sebarang cabaran di tempat kerja. Kan? Jadi pelajar UOC ni memang kita latih dia kita latih dia untuk mengatasi dan juga untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan tempat kerja. Dan selalunya hal-hal ini memberi satu kelebihan kepada pelajar UOC ni. Dengan 2 tahun setengah pendedahan kepada aspek OSH ini menyebabkan mereka mudah untuk mendapat pekerjaan berbanding mereka yang pergi 21 hari kursus itu. Itulah kelebihan bagi mereka yang ambil kursus diploma 2 tahun setengah ni. Tapi yang degree 3 tahun lah. Kalau dia tak ada background diploma dalam bidang safety and health, dia dalam diploma lain, dia nak masuk bidang OSH, dia punya CGPA mesti lebih 2.75 ke atas. Dengan 3 tahun itu. Yes. Mesti 2.75 ke atas. Kalau kurang memang tak boleh. Kalau kurang dia boleh, tetapi dia perlu pengalaman kerja at least 3 tahun. Macam tu Dia boleh buktikan dia ada pengalaman kerja 3 tahun dalam bidang OSH, barulah dia boleh minta. Jadi dengan ini kita katakan bahawa perbezaan dia tu sangat jauh lah ya. Lebih baik kita pergi kepada diploma 2 tahun setengah. Maksudnya menapak lah, belajar pada mula sampai lah ke akhir. Kita lebih berkeyakinan tinggi lah ya. Walaupun saya merupakan pelajar pada diploma dulu, saya pun saya perlu, maksudnya saya kena banyak lagi belajar dalam bidang OSH ni sebenarnya. Tak cukup sebenarnya, tak tahulah bagi saya lah. Saya tak tahu bagi saya masih kena belajar lagi. Kena sentiasa belajar. Ya betul. Boleh sambung master nanti terus. InsyaAllah Prof. InsyaAllah. Ada plan tu. Kita dah penghujung live ataupun penghujung rancangan. So saya rasa semua soalan saya dah tanya dekat Prof, dan mungkin Prof ada nak cakap apa-apa untuk semua yang menonton tadi ataupun kepada tim Selangor juga. Mungkin Prof nak cakap apa-apa? Kepada semua yang menonton ni secara live dan juga kepada tim Selangor, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk menjemput saya untuk memberi secara live penerangan berkenaan dengan OSH. Saya juga dekat Prof sudi join saya punya program. Yes, dapatlah saya menerangkan tentang why OSH is important. Betul, banyak juga yang kita orang dapat. Saya sendiri pun banyak juga ilmu yang saya dapat daripada Prof. Sebenarnya dalam masa 1 jam memang kita tak dapat nak habiskan semua yang berkaitan dengan OSH lah. Tapi apa-apa, kalau korang nak tanya yang soalan yang mengenai OSH, korang boleh tanya dekat Instagram saya, boleh DM saya, ataupun boleh je sediakan soalan untuk Prof nak jawab, nanti saya akan jawabkan. So saya rasa dah sampai masanya untuk saya end live ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof untuk join saya punya program yang di mana bawah tim Selangor. Sebab saya merupakan perintis tim Selangor. Jadi saya invite Prof untuk bagi talk sikit pasal OSH, sebab tak semua orang tahu pasal OSH ni kan. So terima kasih dekat Prof sebab sudi kongsikan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan OSH. Terima kasih banyak-banyak. Yes, saya juga nak berterima kasih kepada University of Cyberjaya. Dan siapa-siapa yang nak join sukarelawan Tim Selangor pun boleh buka dekat Instagram Tim Selangor Official. Tim Selangor Official, dan tekan di link bio dia untuk daftar jadi sukarelawan Tim Selangor. Saya harap semua yang tengok ni pun dapat dapat gain knowledge daripada Prof. Anything boleh tanya dekat DM saya. Thank you Prof. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.